saya sudah diberi ruang untuk membuat ciptaan tarian, terus saya melihat keadaan sekeliling saya. Saya melihat majlis perkahwinan, penangga, memangga. Dengan melihat keadaan sekeliling, saya menciptakan tarian-tarian itu dengan lagu-lagu sesuai yang memang sedia ada. Kerana itu adalah awal mula saya membuatkan tarian-tarian bercorak kebudayaan. Memang kita selalu nampak orang lelaki angkat dulang pergi sana pergi sini, tolong membantu melicinkan perjalanan majlis perkahwinan itu. Tapi bila diangkat menjadi sebuah tarian, ia menjadikan satu tarian yang perkenalan antara muda dan mudi. Jadi again kita menjadikan dia dulangnya misalnya menjadikan penuh pengertian. Dengan adanya dulang tu diangkat, kasihkan penari perempuan menunjukkan mata bertentang mata. Di seni disanjung bersama menggendong, ahai tari ditari. Kita tidak mahu hanya memberikan pelajaran teknik aja, studio rehearsal saja, tapi kita juga mahu menyelitkan ilmu kesenian kepada anak didik kita ni. Jadi kita istilah-istilah ini kita sering gunakan, tapi dia tidak akan diberi keempat-empatnya sekali kerana prosesnya lama sangat. Misalnya wiraga. Dalam wiraga itu sendiri kita mengajar bentuk teknik tari yang betul ataupun macam mana penampilan yang betul, bentuknya, pergerakannya, tangan, kaki dan seterusnya. Kemudian wirama pula. Wirama menari atau bergerak mengikut irama lagu. Pun sama juga prosesnya. Kalau sudah bentuk dan teknik menari betul tapi tidak mengikut irama, pun dia akan tidak jadi penari. Kemudian yang tiga ni tidak akan ada dalam setiap pelajar penari kerana dia prosesnya lama sangat. Wirasa. Sudah kita menari dengan gerak betul, sudah mengikut rentak yang baik, tetapi perasaan tu, rasa tu tidak boleh diajar. It have to be following the feel. Macam mana setiap orang tu kemampuannya berbeza-beza. Yang ada dengan lagu, anak-anak kecil kita bunyikan lagu, dia menari tak dengan gerak sendiri, ikut lagu, tapi dia dah ada expression, dah ada feel. Itu kan tidak diajar. Itu memang sudah ada dalam anak-anak. Dan yang keempat ni, yang wibawa ni, tidak semua akan tampil bagus 100 upon 100. Dalam kelas 1000 orang semua sama, tapi wibawa ni tidak semua ada. Misalnya kita berpakaian, semua sama pakaian, cucuk sanggul sama, make up semua sama, tapi kenapa yang ini beza dengan ini wibawanya? Kerana penampilan masing-masing tu, naluri masing-masing tu berbeza-beza. Terkandung erti warisan budaya, adu sayang seni lestari seni. Ada satu kad yang saya terima pada tahun 1988 yang sangat menyentuh perasaan saya. Datangnya daripada guru besar sekolah saya sendiri, iaitu dari sekolah Bukit Batok Primary School, Miss Lim Guat Tin. Dan dalam kad ini jugalah baru saya tahu yang tarian yang pertama saya pernah ciptakan waktu di bangku sekolah rendah tu adalah lagu dan tarian track tek-tek, kerana ini ada tercatat di dalam kad ini. Guru-guru sudah memberikan tanggungjawab yang berat pada saya walaupun saya hanya dalam darjah 2 atau darjah 3.
Dan inilah dia. Setelah kita memilih roots sebagai tema, kemudian kita memilih memories pula sebagai persembahan malam ini, dan keistimewaannya akan terdapat pada koreografi baru oleh anak-anak muda. Di samping kita akan juga bertemu bual dengan veteran-veteran wanita yang kita istilahkan sebagai pioneer dalam bidang seni tari. Istilah Cik Som, kalau tak kita siapa lagi? Walaupun macam mana moden it can be, tapi tetap kegiatan seni ataupun seni di Singapura harus juga disampaikan kepada belia-belia yang akan datang. Semasa ingin menubuhkan Suaisan, macam-macam rintangan masalah yang dihadapi oleh Cik Som, beliau ada yang suka, ada yang tidak suka. Jadi beliau sangat tabah untuk take the challenge, walaupun apa orang nak cakap ataupun apa sekalipun masalah, beliau akan teruskan juga. Jadi saya kagum dengan beliau kerana hingga sekarang ni the fighting spirit is still in her. Saya pernah bertanya dia, Cik Som tak pernah penat And then Cik Som kata, penat tu penat Iwan, cuma bila kita penat tu cuma penat mentally dengan physically, semua penat. Lepas satu production tu ada yang production atau perkara lagi satu yang beliau look forward tu. Jadi itu yang membuat dia hilang penatnya, dan juga kerana sokongan dan kepuasan yang dinikmati sebab kita buat persembahan itu. Saya mula kenal Cik Som sebenarnya dah terlalu lama. Ketika saya bersama dengan Sri Wana, pada masa tu saya dalam bengkel kanak-kanak dari umur saya 10 tahun. Jadi lebih kurang sudah 16 tahun, 16 atau 17 tahun lah. Bila kita dancers ni tengah performance, something happen ke, she always motivate. So susah nak nampak dia tu marah lah. Som Said sebagai pelupus Seri Warisan dan juga sebagai mak pada Edel tak banyak bezanya. Kerana di Seri Warisan juga dia merupakan seorang ibu yang mengasihi, mengasah bakat-bakat yang muda ini seperti dia mengasihi Edel dulu daripada kecil. Everybody semua macam adik-beradik sendirilah. So kita sama-sama membantu antara satu sama lain. Dan kira kan macam bukan company, corporate company, tapi a company within a family. So semua orang dah jadi macam satu keluarga, dah jadi satu family dengan adanya satu ibu ni lah. Di mana-mana you kerja apa pun, nombor satu orang mengatakan you mesti ada minat. Kalau ada minat, tak tahu pun boleh jadi tahu. Tapi kalau tak ada minat, kita boleh, apa kata orang tu, instill the minat dengan setelah you tahu pun boleh. Tapi dalam kesenian ni, kesungguhan tu yang menjadi the main ni. Kesungguhan untuk melibatkan diri dan mahu berkecimpung dalam bidang ni. Sekarang saya sudah tidak boleh cakap hobi-hobi lagi kerana kita ke arah professionalism. Dan yang paling menjadi suatu cabaran yang kita tidak berhenti-henti berusaha adalah kerana kita deal with young people. Selalu saya gunakan perkataan ini seperti menatang minyak yang penuh. So the traditional element tetap you hold, you what? Modern Singapore, Malay Singapore ke apa yang selalu diistilahkan. Go ahead with that, tapi you tetap ada rasa not kekitaan lah, richness in you.